Tak payahlah kau buat paranormal, kau tutup je lah. Tinggalkan tubuh ni sekarang! Tinggalkan tempat ni sekarang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang dalam perjalanan ke Sabak Bernam. Berikutan kes yang tular yang dilaporkan menghadapi gangguan ketukan pintu tengah malam. Kita nak bantu penduduk-penduduk kampung yang diganggu, yang terkesan oleh sebab gangguan ini. Kita nak ke sana untuk tahu cerita sebenar, untuk bersembang, bercakap dengan penduduk kampung tersebut, dan seterusnya barulah kita boleh dapat jawapan apakah sebenarnya berlaku, dan barulah seterusnya kita boleh bagi tahu apakah jalan penyelesaiannya. Okey, insya-Allah. Bermulanya dekat Taman Iman itu, itu diorang kejar. Kita tak tahu, kita tak nampak. Kalau saya bagi nampak senang kita nak tengok kan, tak bagi nampak kan. Orang yang nampak dia kejarlah benda tu. Sampai ke Taman Cahaya, Taman Sungai Besar sana lah. Tapi tak dapat. Lepas tu bila dapat mesej yang tuan ni, berjaya ditangkap. Okey, berjaya ditangkap. Bila dah berjaya ditangkap, malam tadi alhamdulillah lah. Tapi pergi tempat lain. Dengan cerita kat taman pertama sana. Okey. Ada lagi kata dah kena tangkap. Lepas tu dapat Yang kata kena tangkap tu siapa yang cakap? Siapa cakap? Siapa beritahu yang dah kena tangkap? ada dalam tu lah, dalam WhatsApp tu lah. Lepas tu dah kena tangkap. Kenal siapa yang kata tu? Tak kenal. Tak kenal. Benda viral kan, sampai-sampai. Itu masalahnya. Benda-benda viral ni. Jadinya bila macam tu, berapa ekor kata dah berjaya tangkap. Ni baru tangkap seekor, banyak lagi ekor belum tangkap. Lah, bang geng pula kan. Tapi memang bukan ni bukan apa macam suspek macam binatang ke apa ke. Bukan burung ke. Kadang-kadang burung pun boleh buat bunyi macam tu juga kan. Kalau rumah satu saya percaya. Bunyi cicak. Cicak. Tek. Cicak mengawan dah, cicak pun. Tu saya percaya. Tapi kalau ni tak masuk akal ni, bila ni apa tu yang saya cakap tadi? Sekaligus. Daripada rumah saya lorong sana. Memang serentak lorong sini, lebih kurang sini ke sana 3 km. Bila sampai sana 3 km, dia nak ketuk tu dalam masa setengah jam agak mustahil. Setengah jam gapnya 10.30 sampai ke 11. Hari pertama dia kecohkan lah, pam dah ketuk semua. Jadinya kita pun siapa pula ketuk, cakap lah pasal kita pemimpin kawasan kan. Dia kena jaga anak buah. Kalau orang mesti ada niat jahat. Itu saya nasihatkan semua, waspada malam ni ada ketukan yang kita tidak kenali. Kalau ada apa-apa terlibat, tolong hubungi pihak berkuasa ataupun saya ataupun jiran. Bila saya blast je WhatsApp tu, ramai yang masuk. Saya pun kena ketuk tu, saya pun kena juga. Ini bukan ketuk apa pula ni, pukul berapa? Dalam pukul 5, yang ni pukul 11, 10.30 ini bukan. So dia berhenti pukul 11. Dia berhenti dalam pukul hari pertama tu, dalam pukul 12 dia berhenti. Hari pertama kita tak buat rondaan. Faktor cuaca lah. Bila dah ketuk, dia dah lepas ketuk tu dia hujan, kita orang tak ada buat apalah. Ni besok dah tak ada lah, andaian lah. Tapi oleh kerana dah terlalu ramai, hari pertama dah dekat 20 lebih, jadinya sepakat kita buat rondaan. Hari pertama kita buat rondaan. Bila kita buat rondaan tu lah, dia tak ada kat sini. Dia pergi kat taman, tempat dua kat taman. Okey. Pergi kat kampung sebelah. Masuk kali 3 viral. Nampak hantu dekat tangga, hantu dekat halaman rumah, pocong. Itu dah lain dah tu. Lepas tu ketua balai polis sampai, balai polis Sabak, dia duduk dengan saya. Sampai pukul berapa tu? Sampai pukul 2. Bila saya nak jumpa, saya time tu dia datang, saya buat rondaan nak sampai rumah, nak sampai kedai pos ni, pasal ketua dah sampai tu. Rumah saya diketuk. Terus kau nak kat rumah. Dapat panggilan, rumah mak ketuk ni, baru je ni, cepat. Terus masuk, betul-betul kat simpang ni. Saya terus masuk,
Tengok mana? Mana ya? Ketuk kat depan pula. Itu kat tepi. Ni kat depan pula. Ambil kat depan. Kawan lain pergi belakang terus. Tengok apa? Slow tak ada apa. Rumah saya banjir. Untuk pengetahuan Ustaz, rumah saya banjir. Kita tengok, okey Pak, Bapak tak pijak air tadi tak ada. Okay, tengok dekat pintu tu. Ada air tak? Kali tengok kat pintu tak ada air tadi. Nak cakap apa? Kalau tak ada air, orang tu terbang ke? Kalau orang nak buat jahat, rumah saya banjir. Ketukan dia macam mana tu? Dia satu. Sebiji macam ni. Sambung pula tu. Lepas tu dia gap dalam 2-3 second, dia berhenti. 2. Tempat yang sama. Okey. Lepas tu dia yang ketiga tu macam dia cepat. Dia macam tergesa-gesa. Ketukan di pintu lah. Pintu depan. Pintu depan, saya masa pintu ni janji dia ada pintu. Saya mula pintu tepi rumah. Okey. Yang keduanya baru dapat pintu depan lah. Lepas tu saya jumpa tuan. Kena ketuk tuan. Macam ni lah. Dah masuk hari yang ketiga ni buat report polis lah. Besok buat report polis. Hari keempat pasal apa, saya dah tengok ni banyak dah viral tak betul ni. Nanti sidang kena kecam teruk nanti. Orang datang, confirm orang datang ni. Macam-macam orang datang nanti kan. Lagi-lagi tak khabar. Buat laporan nak apa untuk mengelakkan daripada viral tidak benar, untuk keselamatan orang kampung, untuk keselamatan anak rondaan ni, anak buah saya beronda. Kita terima macam-macam cerita ada orang kata orang meninggal lah, barang dia tak ada belaan apa semua. Jadi kita nak gini, sebab apa kita tak nak macam ni tuan. Contoh, kalau betul ada orang meninggal baru-baru ni misalnya, cerita-cerita macam ni, kalau kata benar, kata tak apalah, tapi kalau tak benar, bukankah waris bukankah akan menimbulkan rasa tak senang di kalangan waris, kan, memburukkan nama si mati. Jadi kita tak nak benda-benda macam tu, sebab orang akan cakap macam-macam. Kebetulan Selasa tu Korea kampung ni lah meninggal. Itu sebab saya punca-punca nak buat report polis. Saya nak selamatkan nama baik dia. Pasal nama dia dah naik. Bila dia kata macam Ustaz kata lah, ni ada orang baru meninggal, mesti dia belum apa. Ada 5 ekor. Lepas mana tahu pula 5 ekor. Ada 5 ekor. Dah ada 5 ekor, nanti dia akan buat macam ni. Tugas dia kat sini, tugas kau kat sini, tugas kau kat sini. Jadi dia tu mak kesian pula lah. Pihak polis pun cakap, sila yang tampil. Kau nampak benda tu, kau tampil. Okey. Sebab apa? Saya nak tangkap penjenayah. Ketukan ni saya sebagai orang orang kuasa, pihak berkuasa lah. Kerja saya tangkap penjenayah. Kalau penjenayah tak ada, nak tangkap tu pun boleh lah, insya-Allah lah. Boleh lah kan. Nak tangkap tu. Tapi walaupun dia kerja dia tu hantu, tapi mesti ada orang yang kawalan tu. Saya nak tangkap orang tu. Kedua baru saya tangkap benda tu. Tapi maksudnya kalau yang pasal gangguan ni memang di kampung ni saja, memang tak ada apa-apa penampakan lah. Tak ada. Kampung sebelah. So yang viral, yang rakaman tu dari kampung sebelah. Itu tak dapat kesahihan dia dari mana. Pasal viral tu daripada FB bawa ke WhatsApp. Jadi macam tu lah. Lepas tu ada orang kata, korang kena tipu je dengan aku. Kata ada satu lagi tuan, itu aku buat letak kain je kat luar, korang percaya kan. Waktu sekarang ni saya tak ambil maklumat daripada FB. Apa yang terjadi kat kampung saya beri maklumat dekat polis. Apa yang ada sekarang ni dah ada 18 orang. Saya bawa juga ke balai polis, ambil statement. Polis tu pun bagus juga ni. Sebab ada kata macam ada benda bumbung lah apalah. Ada. Yang tu kita suspek musang. Ketuk dan ada benda. Ada musang sini. Musang banyak kat sini. Tapi yang kebanyakannya pintu dah. Punya pintu lah. Cuma yang banyak bercerita tu belah kampung luar lah. Tapi kampung luar saya nasihatkan, tolonglah pegawai polis, kesian dia.
Berjaga malam kadang tu 24 jam. Ada kes memang ya. Tadi pegawai tu kata kan, saya akan kerahkan pegawai penyiasat ni 24 jam. Kawal kampung yang ada kes ketukan. 24 jam kalau manusia tak boleh lari punya. Tuan jaga kampung baru. Kampung baru. Kampung baru. Baru berapa orang penduduk? Dia ada 170 penduduk. Saya terjah ni untuk makluman untuk rakyat dalam keadaan ketakutan, telefon melalui WhatsApp dengan saya. Jadi hari ni kenapa saya turun, sebab saya sebagai ketua komuniti kampung, saya sini nak menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Takkan saya nak menipu untuk saya menakutkan untuk warga-warga yang ada kan. Tak wajar bagi saya. Kalau benda tu tidak, kalau ya. Tapi yang saya saksi, yang apa yang saya ceritakan ni memang mata kepala saya sendiri. Bukan saya nak menipu, nak mencipta populariti, tak nak. Saya tak nak semua ni. Sebab kita buat kerana untuk bila orang bersedia, kita happykan dia. Mana orang kata pahala pun besar bagi kita. Sebab kita nilai ta'ala lah buat pegawai-pegawai macam ni. Sekarang saya nak ungkap benda ni. Saya tak nak ada kejadian aneh yang berlaku. Sampai saya telefon paranormal malam tadi, saya cakap ada orang nampak ni mata merah dua ni bang. Bang takutlah bang, tak berani bang. Yang mati cakap tak payahlah kau buat paranormal, kau tutup lah. Tak betul Ustaz. Tak, saya sendiri, saya ingat budak tu hebat. Sebenarnya budak tu bawah saya. Dia hebat lah bang kan. Tak, sebab ada orang ni saya tengok, macam cakap lah, ada orang ni nak populariti, kau nak buat paranormal. Contoh kau ada 4 orang. Seorang tukang pulih mesti ada, seorang tukang power mesti ada. Kau pergi terjang, kau tergolek, dia datang. Betul tak? Kalau kau datang kosong, seorang tergolek, siapa nak pulih yang kau? Pijakkan je lah, bandingkan dengan longkang. Tak, daripada situ saya dengar macam tu, saya dah cakap, kau ni betul-betul sembang lah. Saya rasa saya nak maki dengan budak tu malam tadi. Sebab apa? Sebab kita nak terjah. Saya yang tak ada apa pun, saya beranikan diri Ustaz. Sebab saya rasa, sebab niat saya ni betul untuk rakyat. InsyaAllah awak akan lindungi saya. Saya akan segang. Tapi dalam kampung saya dapat apa gambar ke, saya tak nak saya dekat dalam grup kampung baru. Sebab apa? Bagi saya tak wajar. Sebab apa? Macam kita sebagai pemimpin komuniti macam nak menakutkan rakyat. Sampai ada akak-akak tu yang ibu tunggal. Kan telefon macam mana diri kata dia kan. Tak apa kak, istighfar banyak, bacalah ayat kursi. Ayat kursi tu power sebenarnya. Keresahan. Kita buat tu tujuan itu je. Buku hilangkan kebimbangan. Kes yang ketuk-ketuk tu, keluarga yang kena ganggu tu, ada tak meracau ke? Tak ada. Dia memang saja menyekat lah. Sebab kita tengok yang kes hari ni banyak menyekat. Dia menakutkan kan. Tapi kita sesal dia tak mahu dia. Tapi kes macam ni baru berlaku pertama kali ke sebelum? Pertama kali ya, sabar ya. Pertama kali ya. Benda-benda macam ni ibarat macam kita kuat kiambang ya. Kita kuat kan datang balik. Macam baling lalat lah. Lalat semua baling dengan batu. Lari kan datang balik. Ini kita tak. Dia benda ni dia macam mana pun dia sentiasa ada dengan kita. Dia sentiasa ada dengan kita. Mungkin Allah izinkan benda ni berlaku, mungkin dah sebab dia. Tak pasal-pasal sebab benang famous kan. Kan tak tahu kita pun tiba-tiba tumpuan pada tempat ni kan. Kadang-kadang jadi asbab je. Memang betul satu Malaysia jadi orang ni kan. Sampai pihak polis pun sampai pening kepala dia. Polis dia nak nangkap apa benda hilang kan. Nak tembak pun biar sekali biar tepat, jangan tak tepat kata dia kan. Kebarangkalian ada orang orang kata apa, tes ilmu tu pun boleh jadi juga. Boleh jadi. Macam tanya Cik Nazri tadi, maksudnya di kampung ada ke? Itu soalan dia. Kita tak naklah main kata tuduh betul kan. Sekejap lagi nama kampung pun terjejas, nama macam tadi kan. Ada apa? Orang kata, inilah mesej-mesej lah kata Ustaz, ini mungkin ada orang meninggal Ustaz. Kan? Orang tak sempurna kan. Jadi kita tak naklah apa nama tak nak mengaibkan. Ada satu penduduk saya lah kan. Dia call dalam pukul 12 lebih. Jadi saya rasa macam ni lah kan. Macam masa dia cakap nampak macam di luar rumah dia nampak macam dua mata. Saya dah agak benda ni hantu raya je. Kan? Kita agak bukan kita ini kan, kita agak benda ni gaib kan. Sebab apabila kita ni bukan apa nak ungkai benda ni. Sama ada benda ni yang ketuk-ketuk ni ke ataupun sebaliknya pun, sebab benda ni bila ketuk-ketuk ni tengah panas, mana makhluk lain pun cuba biasanya kan. Kalau nak pergi terjah rumah orang tu saya boleh bawa. Saya tak ada masalah bawa tu.
pertama sekali saya minta puan jangan rasa takut kepada apa saja gangguan yang datang ni, dan kena yakin dan percaya dia akan pergi, dia akan hilang, ya. Dan insya-Allah nanti saya akan ajar cara macam mana untuk kita menangkis gangguan tu. Okey. Cuma sekarang kita nak bantu puan. Sekarang ni puan ada gangguan. Saya dah boleh nampak tanda-tanda gangguan pada puan. Okey, puan pejam mata. Relax. Okey, duduk dengan selesa. Cuba duduk dengan selesa. Okey. U'idzuki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ya ayyuhal jin, wahai bangsa jin yang ada dalam tubuh ni, keluar sekarang. Tinggalkan dia, jangan ganggu dia lagi. Siapa-siapa pun kamu, dari mana pun kamu datang, keluar. Tinggalkan dia, jangan ganggu dia, jangan ganggu keluarga dia lagi. Keluar sekarang dengan nama Allah. Aku perintahkan kamu dengan nama Tuhan sekalian alam, dengan Tuhan yang menjadikan jin dan manusia, yang berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tinggalkan apa kamu lakukan. Berhentilah buat kerja kamu. Berhentilah ganggu dia. Berhenti ganggu dia. Jangan buat kerja ni lagi dah. Taubat pada Allah. Takut pada Allah. Takutlah siksaan Allah Azza wa Jalla. Bertakwalah pada Allah. Aku perintahkan kamu dengan nama Allah. Allah Ta'ala yang berkuasa atas kamu. Ya Allah, aku doakan, ya Allah, laknatlah jin ini dan seluruh keturunannya sampai kiamat. Jika mereka kafir pada Engkau, ya Allah. Jika mereka enggan bertakwa pada Engkau, ya Allah. Jika mereka terus-menerus mengganggu manusia, ya Allah, azabkanlah mereka di dunia dan di akhirat. Nak ke tak nak? Keluar sekarang dengan nama Allah. Keluar. Bismillah. Okey, puan kontrol. Puan kontrol. Tarik nafas sekali. Tarik nafas. Cuba keluarkan benda tu daripada dalam. Dengan cara macam mana? Dengan ingat Allah. Sebut nama Allah dalam hati. Sebut nama Allah dalam hati. Bismillah, keluar. Baca macam tu dalam hati. Dalam hati cakap Bismillah, keluar sekarang. Bismillah. Okey. Saya bantu daripada luar, puan kena tolong diri sendiri. Tolong roh, rohani, secara rohani. Sebut nama Allah dalam hati dan tarik nafas panjang-panjang dan seolah-olah cuba muntahkan keluar. Okey. Bismillah. Keluar. Bismillah. Keluar. Ukhruj aduwallah. Bismillah, dengan nama Allah. Keluar sekarang. La hawla wala quwwata illa billah. 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 Abang tolong ketuk belakang dia sikit, bang. Yang macam ni, bang, macam tu. La hawla wala quwwata illa billah. Ni tarik ke belakang sikit meja ni. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Ketuk macam ni. Okey, buat tangan macam ni, macam ketuk apa? Gitu. Okey, keluar. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Keluar semua. Dengan nama Allah keluar. Bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bagi tangan abang. Kuat sikit, bang. Okey. Rehat dulu. Bismillah. Minum sikit, ya. Rasa apa sekarang? Masih gemetar lagi? Berdebah? Berdebah. Kurang. Ada rasa sakit tak? Sakit di mana? Tekak. Macam ada tersekat. Sangkut. Ada sangkut. Okey, abang nanti bagi saya semua signal saya. Bila saya bagi signal, abang tolong macam ni. Dia punya ni kan, longkong dia. Bukan tengah tapi tepi. Aku tak boleh nafas. Tepi ni. Sangkut tu. Abang kata. Okey. Abang buat sekarang, cuba. Bismillah. Memang. Bismillah. Urut dekat tengkuk dia tadi. Bukan tengah tapi tepi, ya. Macam ni. Urut. Dia punya apa kita panggil esophagus. Bismillah.
Masih sekat? Saya tak boleh keluar. Ha? Tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Ya. Bismillah. Okay, bismillah. Bismillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Keluar. Ukhruj aduwallah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Okey. 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 Rehat. 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 Relax. Tak apa, jangan risau. Bila dah mula muntah macam ni, insya-Allah gangguan tu nanti akan hilang. Okey. Kalau muntah macam ni sebenarnya tanda positif. Ni tanda positif, Okey. Bismillahirrahmanirrahim. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. keluar. Ukhruj عدو الله. احصى عدو الله. keluar. Keluar semua musuh Allah. Tinggalkan depan ini sekarang. Tinggalkan depan ini sekarang. Keluar semua. Tinggalkan dia. Bismillah. Okey. Okey. Bismillah. Tarik nafas, tarik nafas. Okey, okey dah. Cukup, cukup. Ini mana Ibu, mana bapa Basah ke ibu? Sakit dekat Ha? Sakit. Tapi rasa ringan sikit tak dia tadi? Tu bapa. Rasa lega sikit Okey. Alhamdulillah. Pernah muntah macam ni sebelum ni? Tak pernah. First time. Macam sebab tu saya macam tak tahu kenapa memang ada rasa mual-mual macam ni dalam 2-3 bulan. Ya. Dia rasa macam walaupun lepas makan ke sebelum makan ke dia macam ada rasa mual-mual. Ya. Tapi muntah je ni tak ada lah. Mual tapi dia keluar tetap macam keluarkan angin. Keluar angin. Ada rasa lega sikit? Rasa ringan sikit? Mata rasa cerah sikit tak? Cerah, pandangan cerah. Rasa berdebar tadi? Rasa berdebar tadi ada lagi? Tak ada dah. Tak ada dah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Rasa Alhamdulillah. macam yakin lah daripada tadi rasa macam takut je. Baik. Boleh tutup sikit lagi. Sebelum saya lupa, dalam rumah ni ataupun siapa-siapa ada tak siapa-siapa yang simpan apa tangkal ke azimat ke, ada tak? Tak ada. Kan yang Ayat tergantung apa? tu. Tak tahu apa benda ni. Tak pernah usik. Apa benda tu? Tu aja tangkal. Tu tak tahu apa benda. Memang ada Memang ada dari dulu tak pernah usik. Daripada mana? Ada apa benda ni? Tangkal ke? Tak tahu. Belakang ayat. orang tua dulu. Allahu alam, saya tak pasti. Tapi benda macam ni saya bukan nak tuduh apalah tapi ikut pengalaman saya macam tangkal. Macam mana tangkal. Cuma tak pasti apa benda dalam ni lah. Boleh buka dia tak tahu. Tak tahu pun. Tak. Sebabnya bersihkan benda ni, benda tu ada. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Dalam dia mungkin ada kertas ataupun daun, saya tak pasti. Lama dah ni, berapa tahun dah ni. Memang puluh tahun. Bismillah. Bawang. Bawang. Kan? Bawa. Bawang. Saya percaya mungkin kepercayaan orang dulu bawang ni apa nama tak disukai oleh makhluk halus kan. Jadi mungkin dia letak tu sebagai inilah penghalang makhluk halus lah. Ikut kepercayaan orang dulu-dulu lah. Lalu saya masuk.
minal jinnati wan nas. Ukhruj aduwallah, keluarlah musuh Allah, tinggalkan tubuh ni, tinggalkan manusia ni. Bersumpahlah dengan nama Allah Azza wa Jalla, kamu tak akan masuk lagi, kamu tak akan ganggu dia lagi, kamu tak akan datang lagi. Tubuh ini, manusia ini sudah dilindungi oleh Allah. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Qul a'udzu birabbin nas. Ukhruj aduwallah, keluar semua. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. Okey, Pak. Ikut saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Air ni nanti Puan minum sikit lagi. Lepas tu lebihnya Puan mandi. Boleh tambah air lain, kacau kan, lepas tu buat mandi. Sekali je. Okay, rasa macam mana sekarang? Tak ada rasa sakit. Tak ada lagi dah? Tak ada dah? Rasa tadi dia macam ada keluar daripada bawah ni. Okey. Dari dalam perut. Dari dalam perut Okey. Ada rasa lah dia datang ke dia perut. memang dari dalam perut. Dalam perut. Okey. Itu lepas keluar tu rasa macam lega. Lagi rasa lagi sikit. Berdebar-debar tak ada lagi dah. Tak ada lagi. Okey. Alhamdulillah. Tak apalah, Puan rehat. Okey, Alhamdulillah. Puas hati lah. Puas hati. Satu, syukurlah, Alhamdulillah. Ini pertama kali saya jejak kaki ke Sabak Bernam. Paling jauh pun sebelum ni saya sampai ke Sekincan kan. Tapi yang ni Alhamdulillah saya dah sampai ke Sabak Bernam dan berjumpa sendiri dengan saksi-saksi, orang kata saksi mata kan. Orang-orang yang di kampung ataupun di tempat yang berlakunya gangguan ketukan tu. Dan kita pun dah dapat gambaran sebenar apa sebenarnya berlaku. Dan cakap-cakap orang pasal ada penampakan apa ni, pocong lah, apalah semua tu, sebenarnya ia kes yang berasingan sebenarnya. Ia tak ada kena-mengena. Kes ketuk-ketuk ni sebenarnya tak ada kena-mengena dengan penampakan pocong semua tu. Penampakan pocong semua tu itu kes yang lain. Tapi saya bercakap cuma dari, orang kata, dari segi konteks apa yang berlaku di Sabak Bernam. Okey. Kampung Baru dengan Kampung Batu 37. Daripada konteks itulah. So, banyak cerita-cerita yang tersebar di internet tu tidak dapat dipastikan kesahihan. Itu je. Yang sahih ialah memang kena ketuk. Memang kena ketuk. Pintu yang dia ketuk. Itu yang sampai dan direportkan ataupun dilaporkan kepada pihak polis. Okey. So kita boleh anggap macam nilah. Report rasmi ialah apa yang sampai kepada pihak polis. Okey. Kes yang tadi tu, yang gangguan, yang kerasukan tadi tu, itu dia kes dalam kampung yang sama, Kampung Baru, tetapi dia tidak ada kena-mengena dengan kes ketukan. Okey. Cuma dia, how to say this, dia berlaku ataupun berlaku secara kebetulannya berlaku ketika kes itu sedang kemuncak. Kes ketuk-ketuk tu tengah panas, tiba-tiba kes tu berlaku. Ada gangguan dalaman lah, gangguan dalam dalam rumah tersebut, ada keluarga tersebut. Jadi perempuan tadi dia nampak, dia mula dah start nampak pocong apa semua. Lepas tu ada pula ketua kampung tadi, dia bawa tim paranormal kan, dia orang buat live apa semua. So yang kata nampaklah dalam gambar kamera tu macam-macam apa kan. So Allahu'alam bisawab, kesimpulannya gini. Saya yakin dan percaya berdasarkan saksi yang kita jumpa tadi, ini merupakan kes gangguan jin, dan puncanya kemungkinan besar ialah disebabkan oleh ada orang yang mengamalkan ilmu-ilmu tertentu, ilmu-ilmu tertentu dan mengganggu orang kampung. Atau kemungkinan yang kedua ialah ia adalah gangguan jin yang datang atas sebab apa Allahu'alam, tetapi untuk tujuan bagi menakutkan orang ramai, manusia, dan sekaligus menyebabkan manusia akan mencari sesuatu yang di luar syarak, benda penyelesaian di luar syarak. Dan
terbukti ada satu rakaman audio saya terima masa kita perjalanan tadi. Kononnya perawat tu dia berdialog dengan jin yang merasuk seseorang. Kemudian kononnya mereka lah yang mengganggu orang kampung dengan ketuk-ketuk pintu semua. Lepas tu mereka pun minta disajikan. Dia kata jin lapar. Mereka kata jin lapar. Jadi ketua kampung tadi yang kita jumpa di Cik Suhairi, jadi dia dah call orang tu sendiri. Dia call orang tu sendiri dan dia kata jangan buat fitnah. Kan? Dia kata jangan buat fitnah. Jadi a lot of people taking advantage. Banyak orang ambil advantage ataupun ambil kesempatan dalam kes ini. Dan bagi saya, bila kita datang macam apa nama Allah sebut Al-Quran, inja akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Surah Al-Hujurat Allah kata inja akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kamu seorang fasik membawa satu berita, maka siasatlah, carilah penjelasan terhadap benda tersebut, fatabayyanu. Okey, so kita dah tabayyun, kita dah jumpa saksi-saksi utama. Dan bagi saya berpuas hati. Ia adalah satu kes gangguan. Kes gangguan ketuk-ketuk pintu ni biasa sebenarnya. Cuma kali ini dia menjadi viral ataupun ramai yang terlibat. Sebelum ni memang pernah pun ada je pasien yang gangguan rumah kena ketuk, kena cakar, pagar kena goncang. Tapi dia tak viral lah. Dia cuma kes-kes yang terpencil kan. Tapi kali ini dia secara besar-besaran. Okey. So itulah, kata kemungkinan je dua ni, sama ada gangguan jin yang datang sendiri ataupun syaitan atas tujuan untuk menyesatkan manusia. Dan ada manusia yang saya sebut tadi lah, dukun ke apa ke, tiba-tiba pula ada jin lapar lah, dia nak bagi jin tu makan. Jin tu minta 7 jenis kuih, 7 jenis makanan berbeza. Lepas tu siap ada kapal gaib lah, apa semualah. Jadi benda-benda macam ni adalah benda yang boleh menyesatkan manusia. Okey. Dan yang kedua ialah kemungkinan besar ialah akibat perbuatan sihir lah. Allahu'alam, kita tak pasti siapa yang membuatnya, tetapi hint ataupun petunjuk-petunjuk adanya golongan manusia yang tidak mustahil mengamalkan ilmu demikian tu ada. So Allahu'alam bisawab. Saya berpuas hati sebab saya dah sampaikan, saya dah bagi tahu pada ketua-ketua kampung tadi. Kita dah bagi pun buku zikir pagi petang pada mereka untuk mereka amalkan, untuk penduduk kampung amalkan. Dan saya pun dah bagi mereka petua-petua daripada Quran Sunnah, daripada amalan-amalan salafus salih, cara untuk meruqyah diri, cara untuk meruqyah tempat tinggal dan sebagainya, melindungi diri daripada gangguan syaitan. Dan selebihnya kita serah pada Allah Azza wa Jalla. Okey, itu saja. Kita balik ke Putrajaya. Jumpa lagi dalam video akan datang. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.